Ya, salam tahun baru ke baharu daripada Vietnam. Negara yang sebutan cukup payah hari ini tak susah nak sebut, macam nak sebut ni. Ada kopi Vietnam dah habis. Jadi mari kita merenung apa untuk motivasi kita pagi ini. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada pendapat tadi seorang sahabat yang menyatakan baru itu rujuk pada masa benda baru, awak dapat anak baru. Baharu itu keadaan ke masa, jadi confused. Banyak orang jadi kepada saya, dia biar orang lain berdebat, tepilah. Tapi apa nak mulakan 2023 tahun kalender, kita panggil apa tu, matahari ya, Apollo, sangkut Apollo Yunani telah dihijack oleh Yunani Romawi sama dengan agama Kristian dulu. Sama juga dengan konsep Imam Mahdi Messiah penyelamat yang dikatakan 2024. Ya, dia ada kiraan dia 100 tahun sejak kejatuhan Osmania. Tapi menurut Sheikh Imran Hussein, kejatuhan Islam bukan Osmania tapi Abbasiyah. Saya setuju dengan Abbasiyah kerana disokong oleh pendapat ahli sains. Kerana semua kehebatan pencapaian sains dan ilmu kemuncak kegemilangan umat Islam jatuh semasa era kemunculan Imam Al-Ghazali. Pemikiran Imam Al-Ghazali memusing falsafah orang Islam kepada esoterik. Esoterik ini mana memandang ke dalam. Diri aku berdosa, diri aku tak sempurna, aku tunggu penyelamat. Ini sejajar dengan falsafah Nasrani. Ya. You are born a sinner. Awak dilahirkan seorang pendosa. Dalam kitab New Testament, Romans chapter 3 verse 23, kitab Roman bab 3 nas 23 dalam New Testament Bible, yang diinspirasikan oleh Paul, seorang pegawai tentera Romawi yang dulu seksa orang Kristian. Tapi dalam perjalanan ke Damaskus, asyik Damaskus, dia berikan satu visi di mana dia tiba-tiba dapat satu macam image. Isa memanggilnya, kenapa awak siksa saya? Dan dia bertukar, dia bertaubat, dia menjadi seorang pejuang Nasrani. Dan dia tulis banyak surat, epistles namanya, yang dimasukkan dalam Bible, dalam New Testament. Dan macam mana dia boleh jadi Bible? Mereka kata, padri-padri akan kata itu inspirasi. Tapi kita tahu, kita hanya terima wahyu, revelations, yang ditolak oleh agama lain, kaum lain, kerana mereka menganggap bahawa inspirasi mereka itu adalah benar, dan mereka tak sedar tentang adanya wahyu. Jadi kita yang terima wahyu itu berbeza daripada orang yang terima inspirasi. Ya. Jadi kita nak betulkan antara wahyu dengan inspirasi. Inspired word. Saya boleh dapat inspirasi, kita boleh dapat firasat, kita boleh dapat ilham Rabbani, tapi itu bukan wahyu. Wahyu adalah hakul yakin. Kita percaya sebagai ayat yang muktamad, yang tak berubah. Sesiapa yang mengatakan demikian sudah dianggap fasik, terkeluar daripada agama kita. Ya. Tetapi ini yang berlaku setiap hari. Ini yang berlaku dalam majoritas yang memanggil diri mereka umat Islam. Ya. Bolehkah orang yang mendapat kitab majoritas terkeluar daripada landasan? Boleh, kerana berlaku kepada ahlu kitab. Nama pun ahlu kitab. Mereka pegang kitab, mereka membaca kitab. Ya, tapi mereka terkeluar daripada ad-dinullah. Lepas tu diganti dengan Nasara.
Pengikut Nabi Isa. Boleh dikatakan Isa itu gagal. Ya, Isa itu gagal. Tapi mesti ingat, kegagalan Nabi tidak boleh dikait dengan kegagalan Allah. Allah tidak gagal. Allah yang memberi. Orang kena faham ini sifat-sifat Allah. Allah fa'ulu lima yurid. Allah melakukan apa dikehendakinya. Allah yahdi man tasya. Ini lagi satu nas berlawanan dengan konsep Imam Mahdi. Maksud Mahdi ialah yang sudah diberi petunjuk. Dia akan memimpin. Dia akan memberi kejayaan. Ini kepercayaan Yahud tentang Al-Masih. Itu sebab mereka menolak Nabi Isa. Bila Isa datang, mereka kata dia tidak memenuhi ciri-ciri Al-Messiah. Messiah ini mesti berjaya. Mesti mengeluarkan kita, Bani Israel, kembali kepada tanah sucinya, iaitu Palestin. Zaman Nabi Isa, mereka kena halau lagi. Daripada Mesir kepada Palestin, mereka kena halau ke Eropah, dan Hitler zaman Perang Dunia Kedua halau, bunuh mereka lagi, seksa mereka lagi, ya, Holocaust. Jadi Yahudi menolak Isa kerana ciri-ciri dalam kitab mereka kononnya akan datang seorang penyelamat, the Messiah. Dia tak panggil Isa, dia panggil Messiah. Itu sebab dalam Nasara pula dipanggil Messiah. Tetapi dalam Bible kurang sangat sebut Messiah. Dalam Quran disebut the Messiah, Al-Masih. Tapi menurut tafsir seorang pakar bahasa Dr. Hani Achan, Al-Masihi ada maksud lain yang lebih mendalam, iaitu menyucikan nama keturunannya daripada Bani Israel kepada Bani Imran. Itu sebab asbab nuzul, falsafah usul turunnya surah Al-Imran dan surah Al-Maryam bermula dengan kisah Nabi Zakaria. Dan Dr. Hani Achan menyatakan dia percaya Nabi Zakaria alaihissalam adalah ayah kandung Nabi Isa alaihissalam. Dan Yahya juga adalah abang Nabi Isa kerana juga adalah anak kepada Nabi Zakaria bersama dengan Maryam, tetapi dibunuh oleh Yahudi, oleh anasir-anasir Alkitab ini yang benci hidayat. Mereka membunuh nabi-nabi. Diterangkan dalam surah Al-Imran bagaimana mereka membunuh nabi-nabi. Jadi cara Allah menerangkan surah ini jelas, tetapi cara kita membaca dan mentafsirnya terpesong oleh kisah-kisah Ibrani. Bila baca Nabi Isa Ibnu Maryam, dia tidak ada ayah. Kerana masa itu otak kita kosong, kita kata macam mana nama dia Ibnu Maryam? Boleh tak seorang anak berbin ibu dia? Boleh. Ibu bapa, dijadikan ibu bapa, dia boleh bin ayah atau bin ibu kalau tak tahu ayah dia. Kenapa tidak diketahui ayah Nabi Isa? Disembunyikan. Itulah maksud Al-Masih, menyucikan dia daripada Bani Israel. Kerana Bani Israel ni sudah ingkar terlalu banyak kepada Allah. Allah memutuskan silaturahim, memutuskan keturunan Bani Israel kerana nak tamatkan salah silah. Ini Allah boleh kerana Allah isytiharkan. Dia yang mulakan salah silah daripada Abraham, Ibrahim, Yakub, ya, Yahya, ya, Yusuf, Yahya, Zakaria. Lepas tu Allah putuskan Ibnu Maryam, Ibnu Imran. Lepas tu surah Al-Maryam diterangkan berbualan antara Maryam dengan Jibril, menerangkan cara ... Ya. Menurut Dr. Hani Achan nampak sama-sama. Menurut Mufti Abu Laib nampak sama-sama. Tetapi kita kena baca dengan jelas setiap ayat yang Allah cerita dalam Al-Quran. Misalan, Nabi Ibrahim dikatakan dibakar dalam api. Menurut Mufti Abu Laib tidak disebut secara terang dia dibakar dalam api. Mereka nak campak dia dalam api. Allah menyejukkan api. Dan dia kata hasbunallah ni'mal wakil. Tak disebut dia kena bakar. Ya. Begitu juga tongkat Nabi Musa. Dikatakan lawan sihir. Tidak disebut sihir. Disebut khayalan. Disebut silap mata. Magician. Itu sebab saya tengok ramai kawan kita. Bila tengok magic trick, David Blaine, David Copperfield, dia kata sihir. Dia kata jin.
Sudah ditanam dalam kepala otak kita, subconscious kita. Bila benda dia tak boleh faham, jin. Benda dia tak boleh faham, mistik. Benda dia tak boleh faham, batin. Benda dia tak boleh cerita, merajuk. Dia simpan diri, dia kata Allah akan bantu aku. Allah tidak akan menzalimi doa orang dizalimi. Bukan itu cara dia. Kalau awak dizalimi, Allah berikan kekuatan dan keselamatan untuk kamu lawan balik. Itu jantan, itu bukan dayus. Masalahnya, bangun pagi pun kita tak boleh. Kemaskan katil kita pun tak boleh. Nak mengharapkan Imam Mahdi datang, mustahil. Pada diri anda. Diri anda gagal. Inilah denial. Inilah penafian oleh umat. Umat tak mau mengaku dia salah. Tak pernah ada satu umat yang diberi wahyu daripada Bani Israel kepada Nasara, kepada umat Islam, mengaku dia sudah terpesong. Jadi rahsianya dalam surah Al-Fatihah. Rahsianya ialah dalam kita baca Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Mula daripada Malik Yaumiddin, bahawa Allah pembicara raja pada hari pembicaraan. Bermakna dia akan bicara semua. Tak ada sesiapa terkeluar daripada pembicaraan. Nabi pun dibicara. Mana ada orang kata dia boleh terlepas daripada hari pembicaraan. Tak ada. Malik Yaumiddin, dia raja. Pada hari yang Quran terangkan, tidak ada sesiapa yang boleh bantu sesiapa lain. Nabi pun tak boleh bantu bapa saudara dia. Walaupun orang yang katakan Syiah ni, Ahlul Bait ni, dia anggap Abi Talib ni Ahlul Bait, keturunan Nabi. Nabi merayu dan turun ayat yang jelas. Bukan kerja kamu. In antum ilan nazir. Kamu hanya pemberi amaran. Huda adalah prerogatif kami. Huda adalah penentuan kami. Adalah decision kami. Adalah keputusan kami. You tak boleh buat apa. You postman sahaja. Orang marah bila apa sebut postman. Postman adalah kerja yang mulia. Dia tak buka sampul surat kamu. Dia jaga rahsia kamu. Dia seorang yang menjaga rahmat, risalah, kesucian risalah. Jadi itulah mesej sebenarnya daripada Al-Quran. Tetapi kita mudah terpesong kerana kita tidak ada tafsir. Kita cuba menafsir dan kebanyakan tafsir kita diisi oleh tafsir Ibrani, tafsir Alkitab. Ya. So, ini tahun 2023. Banyak orang kata 2024 ini akan turun Imam Mahdi. Perkataan Mahdi adalah yang sudah diberi petunjuk. Dia sudah maksum. Cuba fikir, siapa boleh lebih maksum daripada Nabi? Siapa boleh lebih Mahdi daripada Nabi? Kita mengangkat Imam Mahdi ni lebih tinggi daripada Nabi itu. Nenek moyang kononnya Imam Mahdi yang nama sama Muhammad Ibn Abdullah. Cuba fikir. Nabi sendiri tidak dijamin. Tidak dijamin masa depannya. Dia sendiri mengucapkan, Quran sendiri mengesahkan bahawa kami boleh musnahkan kamu kalau kamu pesong daripada risalah kami. Okey? Allah wa Rasul. Rasul itu adalah Al-Quran. Rasul itu adalah risalahnya. Awak hanya penyampai. Ini amaran yang sama diberikan kepada Nabi Isa. Sesiapa yang baca, mereka luar sikit, berangin. Siapa yang baca risalah Nabi Isa akan tahu bahawa Nabi Isa pun ada dialog dengan Allah dalam Al-Quran. Apa dialog Nabi Isa dalam Al-Quran dengan Allah? Dan Al-Quran, pergi cari, itu yang masalah kita tak baca. Dan Al-Quran disebut. Al-Quran disebut. Wahai Isa, kepada Isa, apakah kamu panggil orang menyembah mak kau sebagai isteri Allah dan kamu sebagai anak Tuhan? Subhanaka, Nabi Isa menjawab dalam Al-Quran, engkau boleh mematikan saya waktu itu juga. Nampak? Ini cara seorang Nabi
menjawab fitnah terhadap dia. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dialog dia dengan Allah. Apakah kamu mau melengahkan risalah kami, melembutkan risalah kami, menutup atau mengubah risalah kami? Ya, memang ada tendensi kita, manusia, kita nak sampaikan sesuatu kan kita takutlah. Ini pendapat orang ni terlalu dominan lah ni. Nanti orang troll saya. Nanti orang kata awak ni gila. Nanti orang kata ni mana guru dia. Ya, bila kita kata guru kita Allah, dia kata mana ini punya belajar. Ini mesti sesat. Dia tak tahu bahawa sesat itu adalah tangan Allah. Kami sesatkan sesiapa yang kami pilih. Kami beri hidayat kepada siapa yang kami pilih. Jadi, Nabi Muhammad jawab, sallallahu alaihi wasallam, dalam Quran. Apa dia jawab? Saya lupa sekejap. Apa dia jawab? Dia jawab lebih kurang kata dia tahu, dia sedar kalau dia ubah risalah, dan dia kata dia menafikanlah, dia tak mau. Nabi Muhammad kata dia tak akan ubah, lengahkan, tutup, melembutkan risalah Allah. Tapi dalam ayat tu juga, dan aku pergi cari, saya dah terbaca, Allah tambah lagi, Allah sambung lagi. Jika kamu berbuat demikian, kami akan musnahkan kamu. Bukan matikan kamu. Musnahkan kamu dunia wa akhirat. Nabi pun boleh kena ugut. Macam saya kata awal tadi, kegagalan Nabi, banyak kegagalan Nabi, semua Nabi terpisah daripada Allah itu sendiri. Kegagalan umat, kegagalan diri anda, kegagalan aku, tak boleh dikaitkan dengan Allah. Tak boleh kata, ini Masya Allah, Allah dah tentukan. Tidak. Dalam Fatihah dia cakap apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum itu, Malik Yaumiddin, kamu akan menghitung segala. Saya bertanggungjawab. Semua amalan saya bertanggungjawab. Bapa saya tak boleh tanggungjawab. Anak saya tak boleh tanggungjawab. Kamu doalah macam mana untuk saya. Saya tak boleh tanggungjawab. Amal jariah saja. Sebenarnya bukan amal jariah. Tak payah tambah jariah. Amal saja. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Okay? Kita kekalkan ayat yang hakku yakin. Untuk masuk syurga, cari mana ayat. Keturunan, tak boleh jamin masuk syurga. Keturunan Nabi, ramai keturunan Nabi yang Allah lam yakunil ladzina kafaru min ahlul kitab. Ya Bani Israel zakaru nikmatullahu alaikum. Ingat nikmat Allah atas kamu. Bila Allah sebut itu amaran tu. Bukan dia pergi tepuk-tepuk pun. Bila Allah kata, ingat nikmat aku atas kamu. Itu amaran berat. Bila bapak cakap ke anak, ya, ke guru cakap kat murid, awak sudah lupa kah? Dulu awak bodoh. Awak sudah lupa dalam surah Wadduha. Kamu dulu sesat. Pergi gua di Hira mencari aku. Wadduha wal laili idza sajama wada'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairu laka minal ula. Tak payah tunggu miamadi. Akhirat lebih mulia daripada sini. Kini. Jadi Nabi kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi pun ucap itu. Kerana Nabi baca Fatihah. Siapa kata Nabi tak baca Fatihah? Nabi solat macam mana? Nabi ada solat tak? Ini kita lupa. Kita buatlah solat wasabi ke, tak wasabi ke, sunni ke, maliki ke, tak kisahlah. Sufi ke, saya tak kisah. Cuba renung, Nabi solat tak? Dan dia baca apa dalam solat dia? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sujud. Hanya engkau kami minta tolong. Nabi ucap, dia penghulu kami, dia imam kami. Ya. Dan siapa guru dia? Allah. Siapa guru kami? Allah. Alamal insana biqalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat mula turun kepada dia. Kami yang mengajar manusia dengan pena, risalah, kalam, simbol, ayat-ayat dia, dan disuruh kita perhati ayat. Al-Quran ini bukan ayat. Dia mursyid kepada ayat. Dia petunjuk kepada semua ayat. Dia Al-Kalam. Ayat tak faham kalam. You baca manual komputer. Please back up the computer. Please back up database. Itu bukan dia punya tujuan. Itu alat. Ya.
Itu memberitahu anda, engkau kena pergi backup. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Awak kena berlindung dengan Allah. Bukan mengucap, aku berlindung dengan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Awak berucap 1000 kali takkan kaya. Awak mengucap 1000 dinar. Mana ada nas dalam Quran kata sebut 1000 dinar. Dia surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Itu pun separuh-separuh. Awak kena baca penuh. Surah At-Talaq. Surah cerai. Ya. Bila diceraikan, jangan bimbang. Sesiapa yang takut kepada Allah, Allah akan cukup bagi kamu. Akan menyempurnakan rezeki kamu dari arah tak duga. Kerana orang yang baru cerai, dia tak tahu rezeki dia dari mana. Dah putus. Dah baca asbabun nuzul. Baca 1000 kali. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tak akan bawa perubahan. Melainkan hati kamu faham. Dengan hidayah Allah, kamu faham maksudnya ialah Allah saja. Hasbunallah. Wa man yatawakkal fahuwa hasbuh. Cukuplah Allah. Sentiasa cukuplah Allah. Tak ada siapa boleh menyelamatkan aku. Huda. Ya kena budut. Hanya engkau kami sujud. Ya kena stain. Hanya engkau saja boleh tolong kami. Bek boleh tolong. Syirik. Imam Mahdi boleh tolong. Syirik. Imam Mahdi datang, engkau sudah selesai masalah hidup kamu. Syirik. Fasik. Zalim. Ia kena stain. Hanya Allah saja memberi kamu pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Itu keyword 2024. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami. Pergi baca balik, perempuan. Adik kakak sekalian. Hamba royak ni. Molek-molek ni. Pergi baca balik kitab yang kita warisi. Allah, Nabi kata, saya tinggalkan kamu. Orang kata hadis, tapi Allah yang sebut dia tinggalkan apa? Allah wa Rasul. Rasul bukan tubuh badan. Rasul bukan selai rambut. Rasul bukan janggut. Rasul bukan capal. Rasul bukan nama dia tu. Rasul ialah risalah dia. Ya, risalah dia suci, maksum, hafiz, loh mahfuz, tak akan berubah. Itu paling penting yang kamu pegang. Ayatillah. Okey? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang benar. Nabi pun minta. Siapalah kita? Siapa Imam Mahdi? Imam Mahdi turun, saya nak tanya. Imam Mahdi akan doa tak? Ihdinas siratal mustaqim. Macam mana yang dah Mahdi minta muqtadin. Macam yang dah Mahdi pula di bawah pangkuan, di bawah anugerah, di bawah penentuan Yahdi Mantasya. Iaitu petunjuk ikut siapa yang dikendaki. Ini bahayanya apek ni, Cina Mu'alaf ni, yang tahu maksud ayat. Termasuk ayat sihir. Saya berdepan dengan ustaz demi ustaz tau. Ayat sihir. 102 surah Al-Baqarah. Itu cerita lain. Mereka masih percaya sihir. Masih percaya sihir. Tak ada. Ditipu mainan oleh syaitan iblis. Apek pernah berdepan dengan sihir. Dah cerita dah banyak kali. Pernah berdepan dengan sihir. Saya tak percaya. Walaupun, dan ayat tu memberi pedoman. Ini cobaan. Harut Marut kata apa? Cobaan. P. Ramli cakap apa? Cobaan. Mainlah apa pun. Cobaan itu film. Cobaan. Jadi, ihdinas siratal mustaqim. Apa jalan yang benar? Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa yang dah diberi nikmat? Dia past tense, present tense and future tense. Dulu siapa yang kena dapat nikmat? Kita tengoklah kaum mana dapat nikmat. Kaum mana dapat nikmat hari ini? Kaum mana yang kita rasakan dapat nikmat? Negara Chin kah? Coyan non alif kah? Cuba mainkan itu dot. Negara Barat kah? Mana? Vietnam kah? Nguyen semua sini kah? Kita kena pergi cari. Al-Quran ini, dia petunjuk. Saya nak tunjuk, dia tunjuk. Nama pun tunjuk. Dia pergi tunjuk. Macam kita nak pergi ke Saigon. Kita tengah jalan, kita tengok Saigon, dia tunjuk 100 km. Itu bukan papan tanda tu kamu kembali peluk aku dah jumpa dah. Petunjuk. Tak. Dia hanya tunjuk kamu mana destinasi. Dia hanya isyarat. Guru, nama Mursyid, Rashid. Rashid mana? Dia tunjuk isyarat. Rashid. Ya? Engkau pergi peluk Rashid buat apa? Dalam tasawuf. Kecantikan wanita. Hanya petunjuk pada Allah yang maha cantik. Al-Jamil. Jiddan. Hanya Allah.
Kecantikan dia Allah boleh ambil saja. Dia beranak dua kan. Kena mak gedebul lah. Allah ambil apa pasal? Pula lain pula. Siapa yang pernah kahwin? Siapa yang pernah bercinta? Kenapa cinta aku boleh putus? Jangan putus rantai dengan Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Dari beri petunjuk. Bukan mereka yang Allah murka. Siapa yang Allah murka? Ahlu kitab. Mereka tahu mereka tak laksanakan. Waladdallin. Siapa yang sesat? Nasara. Contohlah Nasara. Mereka main ikut je. Imam Mahdi aja. Mesaya. Maryam tak ada suami. Dia ada suami. Dia kata tidak ada lelaki sentuh saya kerana suami dia meninggal. Menurut Dr. Hani Achan. Dia tak tahu ada benih dalam diri dia. Dan Allah kata kun fayakun. Menurut Syekh Sufi saya, kun fayakun bukan al-kazam. Bukan magic. Awak tak ada anak, ting, aku menjadikan awak boleh nak. Tak boleh. Khalaqal insana min zakari wa unsa. Jadikan semua anda daripada lelaki dan wanita. Itu hukumat. Bila Allah isytiharkan, kamu mesti jadikan daripada kromosom X dan Y. DNA. Tanah itu DNA. Satu maksud bagi tanah berlapis. Berlapis adalah DNA yang berlapis. Dia tanah, dia buat dari protein, tanah. Menurut seorang ahli biologi yang Muslim. Ya, jadi ini ilmu lautan Allah luas. Tapi sejak zaman Imam Ghazali, saya kata tadi, zaman Abbasiyah, sebenarnya keruntuhan Islam. Kerana tamatlah falsafah Ibn Rushd, Ibn Sina, Ibn Haytham. Semua tak dengar. Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Pergi kaji. Siapa Ibn Rushd, Abu Rushd? Siapa Ibn Sina? Kita pergi kaji. Siapa Ibn Arabi? Itu lagi satu misteri lah. Tapi maksud saya, kita dah tak kaji lah. Kita dengar kisah orang-orang tua. Saya tanya orang-orang tua, ustaz-ustaz ni. Dia pun tak kaji. Dia main kutip aja. Tak boleh main kutip. Ini dot ni. Ini katakan nak pandemik lagi datang kan. Ini nak kena haram saya sebut ni. Saya kaji. Sun Tzu Art of War. Ini Bruce Lee cakap. Be like water. Tapi Sun Tzu lagi mendalam. Dia kata, air itu dia akan ubah waktu kini dan sini. Jadi awak jangan ambil memori. Jangan kata, aku pernah nampak ni. Ini Sun Tzu lain ni, aku tahu macam mana nak kalahkan dia. Ini yang kau akan kalah. Bila orang anggap 1 tahun yang baru, ini sama tahun lepas lah. Kamu sudah putus nikmat Allah. Nikmat Allah ialah untuk awak hari ini. Hari ini mesti satu hari yang baru. Baru. Tak tahu. Tapi kalau awak anggap, apalah nasib aku ni. Semalam aku tak ada nasib baik. Hari ini pun sama. Ini orang yang kecewa. Orang yang mengharapkan satu bidadari ke, satu malaikat ke, satu Isa turun dengan tangan dia atas 2 kuda, kepala 2 kuda, bau 2 kuda, rambut dia panjang dan air melilih semua tu. Itu hadis mana ni? Yunani. Sun God Apollo. Christmas Day lah. Kalau saya cakap orang Nasara pula terasa kan. Dia Sun God Apollo kan. Tak apa. Saya kata happy birthday ni ikut Yunani. Orang kata tak apa. Ikut matahari pun Allah yang jadikan matahari. Dia tak faham. Dia tak faham maksud saya. Nabi Mauludi Rasul tu ikut bulan. Kenapa awak tak ambil hari jadi ikut bulan? Ada tak orang ambil hari jadi ikut bulan? Hari jadi. Saya masuk Islam saya tahu 1400 Hijrah. Itu zaman apa tu? Mu'tadin ke? Ini apa? Dia kata apa? Setiap 100 tahun ya. Setiap 100 tahun akan datang seorang apa? Hujatul Islam. Hujatul Islam. So itulah. Itulah keadaan dia. Jadi tahun baru ini kita berbaharui azab. Sebenarnya tak payah tahun baru. Setiap hari. Tak payah setiap hari. Setiap ketiga. Dalam hati kita. Dalam tangan dia. Yang lalu hanya memori yang kamu boleh kecewa atau bahagia. Bahagia sampai bila? Tahu kita akan mati. Kembali kepada Allah. Bila saya sebut mati adalah berita baik, orang kata, orang peli saya. Saya kenapa duka kan? Kenapa kita mulakan dengan duka citanya ayah aku meninggal dunia? Ya. Kepada saya dengan sukacitanya ayah saya kembali kepada Allah. Selesai. Dosa pahala dia Allah akan hisaplah. Kalau saya meninggal, saya nak follow Apek kata, dengan sukacitanya Apek sudah meninggal dunia.
Alhamdulillah. Ini yang dicita-citakan. Ini yang surah Wadduha. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik. Aku pergi kampung lebih baik. Ini Vietnam lagi bagus kan? Rusia lagi bagus, lagi sejuk. Ada lagi banyak tanah, banyak bumi Allah. Tapi bila meninggal, dengan sukacitanya, Apek sudah pergi ke awak ke sesiapa ke nenek moyang kita, sudah beralih kepada satu tanah yang lebih bahagia. Lebih bahagia daripada pokok bahagia di Rangsit tu. Bila saya cakap tu, orang confused. Banyak macam orang pergi tafsir lain punya. Saya suruh baca 15 kali pun tak ada guna. Tak ada. Maut itu ada akhir yang kita harapkan yang baik. Husnul khatimah. Jadi macam mana kita nak mengharungi setahun ini? Tak boleh setahun ini. Tak boleh hari-hari. Waktu ini dalam hati kamu. Pegang hanya kepada ayat-ayat dia. Sekian saja. Saya akan upload ke YouTube. Assalamualaikum daripada Nha Trang. Dia bukan Nha Trang. Awak sebutlah kat orang Vietnam Nha Trang. Dia sangka mana ni tempat. Sama macam kita Kepong. Where is Kepong? Sungai dia Nha Trang kerana dia punya TR ialah you tengok kedai teh ialah TRA cha. TRA dia cha. Extra. Dia bukan panggil extra. Extra. You want extra? You want extra service? Nha Trang. Nha Trang. Susah nak sebut. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.